Orang yang terlupa atau tersalah dalam menghadap kiblat, jadi dia tidak perlu ulangi sembahyang, tidak perlu qada. Tak apa, asalkan dia sudah berusaha dah, sudah ikhtiar, sudah usaha dah, tiba-tiba tersalah, tak betul, jadi bagi dia tak perlu ulangi sembahyang ataupun qada. Bagi beliau, yakni Imam Bukhari, sembahyang orang seperti ini adalah sah. Dia tidak perlu mengulangi sembahyang yang telah dikerjakannya setelah teringat, sama ada dalam sembahyang, duduk tengah sembahyang. Tapi kalau duduk tengah sembahyang, dia kena musing. Pusing selalu. Ikutlah kau kiri, kau kanan kau. Tidaklah mesti kata musing kau kanan. Kalau kita kut ni, kita kata ni kiblat, kita kut ni. Apa pusing kau ni? Tak payahlah musing kau ni. Tak payahlah musing kau ni. Kalau kita duduk balik ni, kita kata kiblat, katakanlah kau ni. Kita duduk ni, apa pusing kanan? Sama ada kita teringat sendiri atau orang lain yang mengingatkan kita. Tengah-tengah semaya tu, orang kata bukan kok tu, kiblat, pusing. Dia kata kanan beberapa darjah, misalnya kita kata pusing. Itu kalau tengah semaya. Kalau sudah semaya dah selesai, tak perlu ulangi semaya. Mengikut Imam Bukhari. Nanti kita akan sebut perbezaan pendapat tu. Hak mana pendapat majoriti, hak mana pendapat tak ramai lah, disokong oleh tak ramai. Sama ada waktu sembahyang itu masih ada atau telah habis. Kalau waktu sembahyang masih ada, bagi orang yang mengatakan kena semula sembahyang, dia kena sembahyang semula dalam waktu orang panggil yang ada. Kalau waktu itu telah habis, dia kena qada. Bagi orang yang kata kena semula lah. Tapi bagi Imam Bukhari tidak. Bagi Imam Bukhari tidak. Dalil beliau dalam masalah ini ialah perbuatan Nabi SAW sendiri yang dikemukakan di dalam tajuk bab di atas. Ya, Imam Bukhari kata kalau orang terlupa, kalau orang tersalah, sehingga dia tidak menghadap kiblat ketika bersembahyang tu, tidak perlu diulangi sembahyangnya. Mana dalil? Dia ada dalil. Dalilnya yang dikemukakan dalam tajuk ni. Cuba kita perhati tajuk ni, kita ambil terjemahan dia, iaitu tidak perlu mengulangi sembahyangnya. Pernah Nabi Pernah Nabi SAW memberi salam pada 2 rakaat zuhur. Dia sembahyang zuhur 2 rakaat. Lepas tu beri salam pada 4 rakaat kan? Bukan dia dalam musafir ke dalam gaf pun tak. Dia beri salam. Lepas tu salam tu dia musing kepada orang ramai lah, pada makmum. Mesti nak kecek apa-apa. Selepas itu baginda SAW menyempurnakan sembahyangnya yang tertinggal. Ni ringkas lah ni, dia taklid orang panggil ni, disebut tanpa sanad dalam tajuk cerita ni. Sebenarnya dia sendiri pun ada kemuka akan datang dengan panjang lebar ni. Tapi di sini dia ringkaskan. Di situ ada dialog sahabat. Nabi SAW pusing, sambung sembahyang, sambung tu je. Padahal dia itulah musuh yang lain dah. Yang ni dengan membelakangi kiblat adalah dah musim menghadap sahabat-sahabat dia balik belakang ni, makmum ni. Lepas pada tu dia sambung tu bermakna orang tadi tidak putus. Ketika membelakangi kiblat tu sembahyang dia tidak putus. Dia masih dikira dalam sembahyang lagi. Sebab tu dia sambung. Kalau sudah putus, yang ni dengan membelakangi kiblat ataupun dengan tidak menghadap kiblat, dengan tersalah, kiranya itu membatalkan sembahyang, tentu Rasulullah berhenti sembahyang mula. Ni tak dia sambung hak dua lagi. Sambung hak dua lagi, lepas tu sujud sahwi. Menunjukkan ketika dia musing membelakangi kiblat tu, tidak menghadap kiblat, dikira dalam sembahyang tu. Sebab tu dia sambung. Bermakna sembahyang tu sah lah, dia kata. Walaupun dengan tidak menghadap kiblat, asalkan tidak sengaja lah. Kalau sengaja tu memanglah tak boleh. Ni tidak sengaja, dia terlupa. Di situ dalil dia. Apa yang dia kata tidak perlu ulangi sembahyang start semula. Maka sambung. Kalau tak sudah lagi sambung.
Begitulah juga dengan orang yang duduk tengah sembahyang menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, menghadap arah lain. Tiba-tiba orang bagi tegur dia tidak perlu berhenti sembahyang. Sambung tu macam Nabi buat ni. Sambung, tak payah kecek lah. Kalau tak perlu kecek, tak payah. Sambung dengan menghadap kiblat dengan betul. Jadi hak tadi tidak menghadap kiblat tu dikira juga. Dikira juga. Jadi sah sembahyang. Jangan kita kata bahasa tak sedap ni, bahasa tak sedap, jadi kita nak buat mula lah. Tak perlu. Tu yang kalau kita belajar ni kita tahu. Pusing tu kan. Jadi hak tadi tidak menghadap kiblat tu tak apa. Buktinya Nabi SAW tidak menghadap kiblat ni. Bila dia terlupa saat ni, dia membelakangi kiblat. Bahkan duduk kecek tu dengan sahabat dia. Tanya tu, hak ni tanya, yalah kau sepuluh dia ni kata dia. Betul lah, sahabat-sahabat kata. Ni menunjukkan sembahyang itu sah. Satu dalil dia ni. Yang kedua, hadis nombor 389 di bawah bab ini. Itu dalil. Mana 389 di bawah bab ini, akhir sekali tadi akhir sekali. Hadis ni pun super tu juga. Cuma dia sembahyang zuhur 5 rakaat. Dia sembahyang zuhur 5 rakaat, orang pun tanya, apa sembahyang ada tambah kau ni? Nabi kata, gapo? Orang kata, memang lagu tu lah. Tambah. Sembahyang 5 sana 5 rakaat. Jadi 5 rakaat tak perlu tambah apa, dah mungkin lebih dah kan? Jadi dia menghadap sahabat dia dan dia membelakangi kiblat lah kira-kira. Jadi dia pun lipat kaki dia, mana pusing menghadap kiblat, sujud sahwi. Bermakna ketika dia musing tadi, dia kira sebagai dalam sembahyang lagi. Kalau tidak dalam sembahyang, mana batal dah, selagi tak bui salat, tidak habis lagi sembahyang. Bermakna dia kena berhenti. Kalau batal, memang batal. Ni dia tidak berhenti, dia terus sujud sahwi. Dia tidak kata buat semula. Kita sembahyang semula lah, dah buka saat ni salah 5. Tak ada lagu tu. Tu dalil dia yang kedua, menunjukkan sembahyang tu sah. Dalil yang kedua bagi dia. Dan juga hadis nombor 386 di bawah tajuk bab sebelum ini. 386 ni hak baru ni kita baca baru ni kan. Tetapi hak ni riwayat Mansur daripada Ibrahim ni, Mansur dia rakyat, dia tidak pastilah alah kelebih ke alah kurang. Baru ni kita sudah bincang ni, lebih ke alah kurang. Hak sebenarnya kalau riwayat Ibnu Mas'ud ni dia alah kelebih. Tidak ada riwayat Ibnu Mas'ud alah kurang. Hak ada alah kurang tu riwayat orang lain. Situlah serupa juga, perkara yang sama juga, iaitu Nabi SAW sudah paling dah daripada kiblat. Paling tu kira-kira dalam sembahyang lah, sebab dia tidak putus. Pada tu dia terus sujud sahwi. Serupa dengan hadis hak ni, hak akhir tadi. Itu dalilnya. Di dalamnya tersebut bahawa Rasulullah SAW telah menghadap para makmum dengan membelakangi kiblat dan bercakap-cakap pula dengan mereka. Setelah mengetahui kesilapannya, baginda SAW menyambung kembali sembahyang yang belum sempurna dikerjakan, lalu bersujud sahwi. Itu yang dilakukannya. Dalam peristiwa yang lain, setelah mengetahui kesilapannya melebihkan rakaat, baginda SAW kembali menghadap kiblat lalu bersujud sahwi. Itulah yang disebut dalam hadis-hadis tadi. Rasulullah SAW tidak mengulangi sembahyang yang dikerjakan dengan tersilap itu. Apa yang dilakukan hanyalah kembali menghadap kiblat dan meneruskan sembahyangnya, kemudian bersujud sahwi. Ini menunjukkan Nabi SAW tetap mengira dirinya masih berada dalam sembahyang, walaupun telah membelakangi kiblat dan bercakap-cakap kerana terlupa. Lagu itulah juga orang lain pun. Orang lain pun lagu itu. Daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW itu dapat disimpulkan bahawa sembahyang seseorang tanpa menghadap kiblat dengan terlupa atau tersalah dalam menentukan arah kiblat adalah sah dan tidak perlu diulangi kembali. Itulah kesimpulan. Sah.
Para ulama, dia kita nak cerita pula beza pendapat ni. Siapa dia lagu mana, siapa lagu mana. Tadi hak Bukhari. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Pecahan pendapat mereka adalah seperti berikut. 1. Zuhri, Hasan Basri, Humaid bin Abdul Rahman. Humaid bin Abdul Rahman ni siapa? Anak pada Abdul Rahman bin Auf lah. Anak pada Abdul Rahman bin Auf ni ramai alim. Alim. Ni Humaid ni salah seorang. Tawus Al-Auza'i dan Malik mengatakan orang yang yakin telah tersalah menghadap kiblat perlu mengulangi sembahyangnya sebelum waktu sembahyang, waktu sesuatu sembahyang yang dikerjakannya habis. Selagi waktu tu masih ada, dia kena ulas mula. Kalau waktunya telah habis, tidak perlu lagi dia mengulanginya. Tapi kalau sudah habis waktu tu, tak perlu dah. Nak kata qada tak ada. Tapi hanya perlu i'adah. I'adah yang di dalam waktu. Kalau dia teringat ataupun orang lain royak, tak betul tu kalau menghadap qiblat kiblat. Waktu masih ada. Dia kena ulangi sembahyangnya. Ni demo ni lah kata gitu. Tapi kalau waktu sudah habis, katakanlah zuhur, sudah habis dah zuhur, masuk waktu asar, tak perlulah. Tak perlu qada. Hanya perlu i'adah. I'adah seperti kita kata tadi dalam waktu. Selagi ada waktu. Yang kedua, Syafi'i dalam qaul jadidnya berpendapat orang yang yakin telah tersalah menghadap kiblat perlu mengulangi sembahyangnya secara mutlak, sama ada waktu sembahyang itu masih ada atau telah habis. Kalau masih ada, orang panggil i'adah. Kalau telah habis, orang panggil qada. Kena qada. Kalau sudah habis waktu, kena qada. Itu pendapat dia dalam qaul jadidnya. Dalam kebanyakan Syafi'i ni, pendapat Syafi'i ni orang pakai qaul jadid lah. Qaul jadid ni hal lagu ni. Kalau tersalah atau terlupa sehingga tidak betul menghadap kiblat, orang tu kena ulas semula sembahyang dia. Kalau sudah habis waktu, kena qada sembahyang dia. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, pendapat Sa'id bin Musayyab, Sya'bi, Atha, Hammad, Ibnul Mubarak, Ishaq, Syafi'i dalam qaul qadimnya. Syafi'i ada dua pendapat. Syafi'i dalam qaul qadimnya, Al-Muzani, ni anak murid Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Thawri dan ulama-ulama Kufah. Ialah pendapat dia pun ialah dia tidak perlu mengulangi semula sembahyang yang telah dikerjakannya. Akan lagu ni. Inilah juga pendapat Bukhari dan jumhur ulama rahimahumullah. Pendapat jumhur, majoriti ulama memang lagu ni. Yang ni sesuai kalau dengan Syafi'i, pendapat Syafi'i sesuai dengan qaul qadim Syafi'i, bukan sesuai dengan qaul jadid Syafi'i. Kalau pendapat jumhur, jumhur ni majoriti lah. Jadi dengan sebab tu kita kan, kalau masalah-masalah benda gini ni kita faham. Jangan kita ingat Syafi'i itu majoriti. Jangan. Kalau di kalangan ulama ni ramai dunia ni, pelbagai mazhab, ada kalanya pendapat Syafi'i itu bukan mewakili hak majoriti. Macam ni, qaul qadim dia tu yang menepati majoritinya. Kalau kita nak kira pakai hak lebih ramai lah, maka hak lebih ramai sesuai dengan qaul qadim Syafi'i, sesuai dengan pendapat Imam Bukhari. Dan inilah orang-orang yang disebut tadi, seramai mana. Itulah sebenarnya. Kalau nak kira pendapat yang lebih kuat, seperti yang kita sebut tadi lah, Imam Bukhari, dalil dia mana? Itulah dalil, ada dalil. Yang keempat, pendapat Ahmad sama juga dengan pendapat golongan ketiga. Ahmad tu maksudnya Imam Ahmad lah. Kita ringkas saja. Tetapi beliau mensyaratkan sembahyang yang dikerjakan itu mestilah semasa seseorang bermusafir dalam perjalanan, baru boleh, baru dikira sah. Kalau tersalah ataupun terlupa, kalau dalam perjalanan, kalau di rumah tempat dia, tak boleh, dia kena ulas semula ataupun qada. Gitu pendapatnya. Syarat dia kena dalam musafir. Tapi kalau jumhur ulama sani, termasuk pendapat Imam Bukhari, itu tak kira.
Ketika bermukim ke di tempat sendiri ke, ataupun ketika dalam perjalanan, tak kira. Kalau dengan tersalah, dengan terlupa, tak betul menghadap kiblat, sah sembahyang, tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Jadi jangan kita ingat setengah-setengah orang dia kata, apa perlu mengajar Bukhari ni, mazhab tak tahu mana nak. Jangan macam ni. Ni mazhab jumhur ni. Kita tak tahu, orang ramai tak tahu kalau tak mengaji. Padahal ini pendapat dia sesuai dengan pendapat jumhur, kebanyakan. Kalau nak kira lebih ramai, nak kira bilangan, kira demokrasi lah, kira nak kira kan, benar ni, nak kira dari segini lah. Walaupun ada pendapat dia memang dia tu minoriti, ada juga. Biasalah, tidak dia saja, orang lain pada ketika lagu tu. Tidaklah menyebabkan jadi lemah pendapat dia. Orang lain pada ketikanya begitu. Misalnya di sini Syafi'i, itu minoriti, bukan majoriti. Pada ketika yang lain, orang lain sesuai dengan majoriti. Itu pendapat masing-masing, tak apa benda lagu tu berlaku. Ya hak qaul jadid, ya kira hak kuat tu mengikut minoriti lah, kuat semacam. Apa kita tak kata lemah? Dan kalau kita tak kata lemah, hak tu hak lain pun lagu tu lah. Jangan dikata lemah lah. Yang kelima, sesetengah ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah sendiri termasuk dalam golongan yang ketiga tadi. Hanafiyah ni ulama-ulama, tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Mereka bagi kepada dua pula. Ini termasuk ni. Berpendapat perbuatan Nabi SAW yang tersebut di dalam hadis itu tidak boleh dijadikan dalil dan hujah. Dia kata, kita nak buat dalil dah tadi. Imam Bukhari buat dalil. Dia kata tak boleh buat dalil tu, kata dia. Apa? Tak boleh buat dalil. Kerana ia sudah dimansuhkan, kata dia. Tu cerita sudah dimansuhkan. Bila sudah mansuh habis, tak boleh pakai. Dia tanya, lah ni boleh kecek lagi? Kalau sebenarnya kalau kecek jadi kan, walaupun dengan terlupa. Dia kata tak boleh. Ada tak boleh. Hak lain-lain tu buat cerita ni cerita ketika boleh kecek dalam semaya. Dia buat ikut tu. Ketika boleh bercakap dalam semaya. Jadi semaya kita ni, dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat dari segi sejarah dia. Mula-mula boleh jalan boleh, kecek banyak boleh, kecek tengah semaya. Boleh jalan, boleh kecek banyak lah, bukan kecek sikit. Lepas tu dimansuhkan, peringkat-peringkat. Lepas tu tak boleh dah berjalan dengan sengaja jauh gitu. Lepas tu bercakap banyak tak boleh, tapi sekadar sikit-sikit tak apa lagi, boleh lagi. Peringkat yang ketiga tak boleh langsung cakap, tak boleh langsung cakap. Itu peringkat yang ketiga. Jadi dia kata hak yang ketiga tu lah kita kena pakai. Hak lain-lain tu kita kena tengoklah hadis tu hak peringkat mana. Ni pada ketika dibolehkan benar bercakap ke apa, jadi tak apalah. Oleh kerana dalil tu dalil yang sama, hadis yang sama. Hadis tu juga menunjukkan Nabi SAW membelakangi kiblat. Hadis tu juga, dalam tu juga menyebutkan Nabi SAW bercakap-cakap. Bila hak bercakap tu masuk, hak membelakangi kiblat dengan tersalah tu pun masuk jugalah. Dia kata tak boleh pakai. Tak boleh pakai, kata dia. Hak ni bukan Hanafiyah saja sebenarnya. Sebahagian daripada golongan Syafi'iyah pun berpendapat begini juga. Kata mereka memanglah di peringkat permulaannya bercakap semasa bersembahyang tidak dilarang dan dimaafkan, tetapi kemudiannya ia dimansuh. Maka termasuklah juga bersama-samanya hukum tidak terbatal sembahyang kerana tidak menghadap kiblat, kerana terlupa, terlupa atau tersalah. Bagi mereka keadaan lupa dan ingat sama saja daripada segi hukumnya dalam perkara-perkara yang merupakan fardu sembahyang atau perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Boleh. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ataupun perkara-perkara yang merupakan fardu sembahyang, kalau kita terlupa pun dikira juga.
kita terlupa tadi tak ada air semaya. Lepas tu kita ingat jelas tak ada air semaya. Tak boleh. Terus semaya mula. Dia kira gitulah. Kalau kita terlupa baca hak rukun lah dalam sembahyang, kita terlupa rokok kau misalnya, tak boleh. Kena ulas semula sembahyang walaupun kita terlupa. Dan kita terlupa sampai kesuk lah. Kalau kita terlupa tengah duduk sembahyang tu, kita boleh buat apa-apa lagi kan. Tetapi kata mereka, kalau hak fardu tak boleh. Kena ulas semula sembahyang tu. Adalah perincian mazhab masing-masing tu, adalah. Dia kata kena kembali semula, jangan berhenti sembahyang, kena balik semula. Kalau tak ditinggal rokok 2 rakaat dah, kena balik semula, kira rakaat yang pertama. Kira rakaat macam-macam lah. Waktu tu pecah pendapat lah. Lepas pada tu sujud sahwi. Ada juga yang mengatakan tidak, kena ulas semula kalau hak sabit dengan fardu atau perkara yang membatalkan sembahyang. Tak boleh. Ini satu pendapat. Dia tak kira terlupa ke. Jadi kira ginilah, kalau kita terlupa lah, kita kata terlupa langgar ni traffic light, kita kata sepatutnya ya kena denda. Tak boleh kita nak buat alasan saya terlupa, saya tak ingat. Tersalah ke? Yang mana tahu kita salah ke tidak salah dah. Jadi tapi demo ni hak ramai-ramai tu kata dak, dia Tuhan dia tahu, kita berurusan dengan Tuhan. Sekarang ni sembahyang bukan berurusan dengan orang. Bukan berurusan dengan orang. Kalau orang iyalah, orang pejabat tu mana dia tahu hati kita. Hak sebenarnya kita tersalah, mana dia tahu? Tak boleh. Tapi dia pakai gitu juga. Pakai gitu. Golongan yang ketiga tadi, dia kata dia tak kira, moga Tuhan tahu hak kita sebenar tu lagu mana. Tak apalah.